Assalamualaikum. Kita mulakan pelajaran hari ini dengan doa. Semoga Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Sebelum ini kita dah belajar 4 jenis rangkai kata. Masih ingat lagi ke keempat-empat jenis rangkai kata ini? Rangkai kata yang pertama ialah jar majrur. Ia terbentuk bila harf jar diletakkan sebelum satu isim dan menukar i'rab isim tersebut ke jar atau hukum baris bawah. Satu contoh jar majrur ialah bismillah. Bi ialah harf jar dan ismi ialah isim berbaris bawah yang digelar majrur. Kedua ialah idhafah atau gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ia terjadi bila dua isim digabungkan untuk menunjukkan sandaran atau kepunyaan. Satu contoh idhafah yang mudah untuk kita ingat ialah perkataan Rasulullahi. Perkataan Rasul berperanan sebagai mudhaf. Mudhaf mesti satu isim nakirah dan tidak boleh berakhir dengan tanwin. Manakala lafzul jalalah ialah mudhaf ilaih. I'rabnya mesti jar atau baris bawah. Allahi. Rangkai kata yang ketiga ialah mausuf dan sifah. Sifah ialah kata sifat atau adjektif dan mausuf pula ialah isim yang disifatkan atau yang digambarkan itu. Kedua-dua mausuf dan sifah mesti mempunyai 4 ciri isim yang sama, yakni mereka mesti sama dari segi jenis perkataan, khusus atau umum, angka atau bilangan, jantina dan i'rab. Jenis rangkai kata yang keempat yang kita belajar ialah rangkai kata isim isyarah dan musyarun ilaih atau yang lebih mudah disebut rangkai kata itu ini. Ia terbentuk bila satu ismu isyarah atau kata tunjuk yang membawa maksud itu atau ini diletakkan sebelum satu isim yang bermula dengan alif lam. Sama seperti mausuf sifah, kedua-dua ismu isyarah dan musyarun ilaih juga mempunyai 4 ciri isim yang sama. Sekarang, kita akan belajar satu lagi jenis rangkai kata yang terdiri dari gabungan sejenis harf dan isim. Apakah harf itu? Ia dipanggil inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudara perempuannya. In English, the inna and her sisters. Saya lebih suka panggilnya inna dan adik-adiknya. Berikut adalah harf atau jamaknya huruf yang termasuk dalam kumpulan inna dan adik-adiknya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, bi'anna, li'anna. Selain daripada laita dan la'alla, 6 huruf yang lain semuanya berakhir dengan nun bertasydid. Asalnya, i'rab semua isim secara amnya adalah rafa' atau hukum baris depan. Bila inna atau adik-adiknya diletakkan di hadapan sesuatu isim, ia akan menukar i'rab isim tersebut menjadi nasab atau hukum baris atas. Sebab itulah inna dan adik-adiknya juga digelar harf nasab, harf yang mempunyai kuasa untuk menukar i'rab isim selepasnya menjadi nasab. Isim nasab ini dipanggil isim inna. Kalau kita nampak inna dalam suatu ayat, mesti ada isim inna dalam ayat itu sebab inna tak boleh duduk dalam suatu ayat seorang diri. Gabungan inna dan isim inna biasanya menjadi tajuk atau subjek kepada sesuatu ayat. Dalam ayat ini, innallaha adalah rangkai kata inna dan isim inna. Sebab itulah lafzul jalalah berakhir dengan baris atas sebab isim inna mesti nasab. Innallaha bermaksud sesungguhnya Allah, topik kepada ayat itu.
Manakala alimun hakim yang bermaksud maha mengetahui lagi maha bijaksana menjadi pelengkap kepada ayat tersebut. Tetapi berbeza dengan rangkai kata jar majrur yang tidak boleh dipisahkan, inna dan isim inna tidak semestinya terletak sebelah menyebelah. Ia boleh dipisahkan oleh dua benda, rangkai kata jar majrur dan sesuatu yang dipanggil zaraf. Seperti dalam ayat ini, isim inna ialah perkataan mafaza. Bagaimana kita tahu ia isim inna? Kerana i'rabnya nasab, tetapi ia terletak jauh dari inna. Ada rangkai kata jar majrur yakni lil mutakin di antara inna dan isim inna di sini. Jadi, ayat ini boleh diterjemahkan kepada sesungguhnya kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tak akan belajar nak terjemahkan ayat lagi. Sekarang ini kita hanya belajar mengenal rangkai kata inna dan isim inna dahulu. InsyaAllah, bila kita dah belajar struktur ayat di pelajaran akan datang, kita boleh gunakan kebolehan untuk mengenal rangkai kata inna dan isim inna untuk terjemahkan ayat. Untuk lebih faham, kita lihat beberapa contoh inna dan isim inna dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Inna di sini dibaca na panjang. Ia berbeza dengan inna. Inna di sini sebenarnya adalah dua perkataan, inna dan domir melekat na untuk kami, yang bermaksud sesungguhnya kami. Ada dua cara untuk menyebut sesungguhnya kami. Inna dengan membaca na panjang atau innana. Kedua-dua bentuk ini terdapat di dalam Al-Quran. Jadi, inna di sini ialah rangkai kata inna dan isim inna. Kita dah belajar sebarang domir melekat kepada harf nasab seperti inna mesti nasab. Kita aja yang tak nampak sebab domir melekat adalah mabni. Hujungnya tak akan bertukar. Contoh kedua dari surah Al-An'am. Inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Kita mula dengan perkataan pertama selepas inna, rabbaka. Ia nampak seperti idhafah, yakni gabungan dua isim, di mana isim kedua ialah domir melekat ka untuk engkau. Langkah pertama, asingkan domir melekat itu. Tinggal robba. Robba hujungnya berbaris atas. Jelas i'rabnya nasab. Jadi, robbaka mesti isim inna sebab ia adalah isim nasab yang paling dekat dengan inna. Ada satu lagi inna dalam ayat ini. Innahu. Hu juga ialah domir melekat untuk domir huwa atau dia. Domir melekat ialah isim mabni. Hujungnya tak berubah. Jadi, kita tak nampak i'rabnya. Tapi, kita perlu ingat bahawa semua domir melekat bila ia bersambung dengan harf nasab iaitu inna dan adik-adiknya, i'rab domir melekat itu mesti nasab. Jadi, innahu di sini ialah satu lagi inna dan isim inna dalam contoh ini. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ada inna dalam ayat ini. Mana isimnya? Lilladzina tak boleh jadi isim inna sebab ia rangkai kata jar majrur. Zalamu pula ialah fi'il madhi. Jadi, azaban mesti isim inna sebab ia berakhir dengan fathah. Ini adalah contoh di mana inna dan isim inna dipisahkan. Lakinna ialah adik inna. Jadi, mana mangsanya atau isim lakinna? Kita tengok perkataan aksarohum. Ia adalah idhafah. Jadi, kita asingkan hum sebab ia domir melekat. Tinggal aksaro. Ro berbaris atas. Jadi, aksarohum yang bermaksud kebanyakan mereka,
ialah satu isim nasab. Kita tak panggil rangkai kata lakinna aksarohum, rangkai kata inna dan isim inna. Sesuai dengan harf yang digunakan, kita panggilnya lakinna dan isim lakinna. Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Lil muttaqin jelas bukan isim inna sebab ia adalah rangkai kata jar majrur, harf jar li dan al-muttaqina. Perkataan inda mungkin harf atau isim. Kita selidik perkataan selepasnya, rabbihim. Rabbihim ialah satu idhafah dan i'rab idhafah ditentukan oleh i'rab isim pertama atau mudhaf, yakni rabbi. Rabbi pula berbaris bawah. Kita dah belajar, hanya ada dua sebab kenapa sesuatu isim berbaris bawah atau i'rabnya menjadi jar. Sama ada ia selepas harf jar atau ia adalah mudhaf ilaih. Kita tahu inda bukan harf jar sebab ia tak termasuk dalam senarai harf jar yang kita dah belajar. Jadi ia mesti mudhaf. Itu saja yang boleh menerangkan kenapa rabbihim berbaris bawah. Kalau inda ialah satu isim yang berbaris atas, ia telah menepati syarat untuk menjadi isim inna, bukan? Tetapi inda rabbihim bukan isim inna. Kenapa macam tu Inda rabbihim bermaksud di sisi Tuhan mereka, sesuatu yang menggambarkan tempat. Tadi saya dah sebut bahawa rangkai kata inna dan isim inna biasanya ialah subjek atau tajuk kepada suatu ayat. Jarang sekali kita jadikan tempat kejadian atau masa kejadian tajuk kepada suatu perbualan sebab tempat dan masa adalah maklumat tambahan atau additional information. Dan saya ada sebut bahawa inna dan isim inna boleh dipisahkan oleh satu kumpulan isim yang dipanggil zorof. Inda rabbihim termasuk dalam kumpulan zorof. Walaupun ia isim nasab atau berbaris atas, zorof tak boleh jadi isim inna. Kita tengok perkataan seterusnya untuk cari isim inna. Jannati. Sekali pandang seperti i'rabnya jar, kan? Tapi jannati tak mungkin mudhaf ilaih sebab perkataan sebelumnya, yakni rabbihim, ialah isim makrifah. Isim makrifah kita dah belajar tak layak jadi mudhaf. Dan rabbihim jelas bukan harf jar. Jadi, bagaimana jannati masih berbaris bawah sedangkan kita dah buktikan ia bukan mudhaf ilaih dan ia tidak terletak selepas harf jar? Tengok betul-betul perkataan jannatin na'im. Ia satu idhafah. Jannati asalnya jannatin. Ia berakhir dengan atin. Tanwin dibuang sebab ia mudhaf. Jannatin ialah jamak muannas salim untuk jannah atau taman. Satu jannah, banyak jannatun atau jannatin. Kita dah belajar bahawa jamak muannas salim tak boleh berbaris atas walaupun ia nasab. Jadi, sebarang jamak muannas salim yang berbaris bawah ada dua kemungkinan. Ia mungkin nasab atau jar. Oleh kerana kita dah buktikan i'rab jannati nasab, ia mesti berperanan sebagai isim inna walaupun ia terletak jauh dari inna. Sekarang kita belajar apakah itu zorof. Ia terbagi kepada dua jenis, zorof zaman yang menjelaskan masa dan zorof makan yang menjelaskan tempat. Zorof ialah isim mabni yang menunjukkan tempat atau masa. Secara amnya, i'rab zorof ialah nasab. Zorof makan menunjukkan tempat dan sering didapati dalam bentuk mudhaf. Zorof zaman pula menunjuk kepada masa. Perkataan biasa seperti yaum untuk hari atau sa'ah untuk saat atau jam boleh menjadi zorof jika ia dalam bentuk nasab. Tetapi yang penting untuk anda ingat ialah zorof
tidak boleh jadi isim inna. Itu yang paling mustahak yang anda patut tahu tentang zorof buat masa ini. Berikut senarai berapa zorof makan yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka kelihatan seperti harf jar sebab ia selalunya berfungsi sebagai mudhaf dan menjadikan isim selepasnya baris bawah, serupa seperti isim selepas harf jar. Cukup untuk anda kenal dan cuba hafal zorof ini, terutama yang dikotakkan itu sebab ia kerap digunakan. Ini pula zorof zaman yang merujuk kepada masa. Cuba hafal 5 zorof yang ditandakan ini kerana ia sering disebut dalam Al-Quran. Qabla, sebelum, ba'da, selepas, lamma, tatkala, iz, ketika, dan idza, apabila. Qabla dan ba'da bukan perkataan baru sebab kita selalu sebut solat qabliyah dan solat ba'diyah, bukan? InsyaAllah, kita akan bincang perbezaan lamma, iz dan idza di pelajaran lain. Ini contoh beberapa ayat yang mengandungi zorof. Lihat bagaimana ia didapati dalam bentuk idhofah dan menukar i'rab selepasnya menjadi jar. Dan perhatikan bagaimana isim biasa seperti yaum boleh jadi zorof zaman bila i'rabnya nasab. Banyak juga yang kita belajar hari ini. Kita buat ringkasan pelajaran dulu sebelum kita akhiri sesi kali ini. Hari ini kita telah belajar tentang rangkai kata inna dan isim inna. Ada 8 harf yang termasuk dalam kumpulan inna dan isim inna. Peranannya 1. Menukar i'rab isim yang terletak selepasnya yang dipanggil isim inna menjadi nasab. Dan kita juga belajar bahawa rangkai kata inna dan isim inna tidak semestinya terletak sebelah menyebelah. Ia boleh dipisahkan, biasanya oleh jar majrur atau oleh zorof zaman atau zorof makan. Zorof zaman dan zorof makan adalah isim nasab yang membawa maksud tempat atau masa. Alhamdulillah, kita dah selesai belajar 5 jenis rangkai kata. Berikut adalah nota yang seringkas mungkin mengenai setiap jenis untuk rujukan anda. Yang pertama, jar majrur iaitu rangkai kata harf jar dan isim. Yang kedua, idhofah yang terbentuk bila 2 isim bergabung. Yang ketiga, mausuf sifah, yakni kata sifat yang mesti sama dengan apa yang disifatkan dari kesemua 4 ciri isim. Rangkai kata yang keempat, rangkai kata itu ini yang terjadi bila isim isyarah diikuti isim yang bermula dengan alif lam. Dan akhir sekali, inna dan isim inna yang kita dah belajar hari ini. Untuk memastikan anda benar-benar faham topik hari ini, saya ada sediakan kerja rumah, iaitu beberapa potongan ayat Quran untuk dikaji. Anda boleh muat turun fail PDF dari YouTube video description dan cuba jawab soalan-soalan berikut bila ada kelapangan. Jawapan kepada kerja rumah itu juga boleh dimuat turun dari link yang terdapat dalam video description. Hingga kita jumpa di pelajaran akan datang insyaAllah. Saya minta maaf kepada anda yang mungkin perasan yang saya dah lama betul tak upload video baru. InsyaAllah saya cuba keluarkan pelajaran seterusnya secepat mungkin. Seperti biasa, saya akhiri pelajaran kali ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.